Satu gempa bumi yang kuat berlaku di Katabu, Indonesia. Lautan Flores iaitu 1,596 km dari Bandar Seri Begawan pada pukul 12.09 hari kemarin. Jabatan Kejaraya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya mengesahkan gempa berukuran 6.6 magnitud itu berlaku pada kedalaman 650 km. Gelombang seismik gempa bumi tersebut turut dikesan oleh stesen seismik JKR pada pukul 12.12 tengah hari. Berikutan daripada kejadian gempa bumi tersebut, kejadian gegaran telah dilaporkan melalui panggilan kecemasan oleh penghuni-penghuni bangunan reka bentuk dan teknologi di Kampung Anggrek Desa Brakas pada pukul 12.43 tengah hari dan bangunan RB Plaza pada pukul 1.28 petang dan Kampung Bolkiah di Kampung Air. Sejurus menerima panggilan, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah bertindak dengan membantu kaki tangan keselamatan mengaktifkan pelan kecemasan dan prosedur evakuasi bagi mengosongkan bangunan-bangunan tersebut dengan selamat. 30 orang yang berada di bangunan reka bentuk dan teknologi dan 137 orang di bangunan RB Plaza telah mengosongkan bangunan-bangunan berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Kerja Raya telah membuat pemeriksaan struktur dan tahap keselamatan bagi bangunan-bangunan tersebut dan telah mengesahkan bangunan-bangunan tersebut berada dalam keadaan selamat dan penghuni-penghuni bangunan telah dibenarkan masuk semula ke dalam bangunan-bangunan berkenaan pada pukul 4.15 petang. Tidak ada laporan kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan semasa kejadian ini berlaku. Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini, sejumlah 635 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sementara itu, tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 143 orang. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya hari ini turut mengongsikan satu kes aktif dan kes yang sembuh kekal 139 orang. Sejak bulan Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,567 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan 206 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 sebanyak 49,159 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Lapan belas orang anak damit dilahirkan pada 1 Muharram 1442 Hijrah di negara ini. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah bagi anak-anak damit tersebut sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Dewan Al-Muttaka, bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib bagi menyampaikan sumbangan dari Taib. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Setiap seorang anak damit menerima hadiah berupa barangan keperluan anak damit dan buku agama panduan menyambut kelahiran daripada Kementerian Hal Ehwal Agama dan akaun simanja berjumlah RM200 dan hadiah daripada Taib. 13 anak damit iaitu 10 anak damit lelaki dan 3 anak damit perempuan dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha, Bandar Seri Begawan. Sementara di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait mencatatkan kelahiran seramai 5 orang anak damit iaitu 2 orang anak damit lelaki dan 3 orang anak damit perempuan.
manakala Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam daerah Temburong tiada kelahiran dicatatkan. Sementara itu, di daerah Belait, penyampaian hadiah anak damit sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Penyampaian disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Manaf bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Awang Haji Afir Aswandi bin Haji Muhammad, Ketua Pemasaran dan Perhubungan Korporat Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait mencatatkan 5 kelahiran. Juga hadir yang berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Petang seberat 3,005 kilogram. Pelbagai pihak di negara ini terus mengadakan sambutan awal tahun 1442 Hijrah bagi mengambil pengajaran terhadap peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti perinciannya dan bahan berita yang lain selepas ini. Orang mukmin yang berjaya sentiasa melakukan perubahan dan penghijrahan diri bagi mendapat kehidupan yang lebih baik. Justru jika seseorang itu mahu berjaya, hendaklah mengambil dan meniru sifat serta sikap orang yang berjaya. Setiap tindakan dan perbuatan orang berjaya boleh dijadikan teladan untuk sama-sama mencipta kecemerlangan. Perkara tersebut antara intipati ceramah pada majlis sambutan awal tahun hijrah 1442 Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Pemangku Menteri Pembangunan. Ceramah bertajuk Perubahan Diri Bermula pada Diri Sendiri yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah daripada Pusat Dakwah Islamiah juga menjelaskan apabila berjaya melakukan penghijrahan dalam kehidupan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, proses perubahan telah berlaku dan keadaan bakal mencapai kesempurnaannya. Juga hadir Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Majlis dikelolakan bersama oleh Jabatan Kemajuan dan Jabatan Perkhidmatan Teknikal Jabatan Kerja Raya. Tidak ada pengetahuan bagi kita ni siapa di antara kita yang Kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu pengorbanan dan perjuangan penting yang harus diteladani. Kejayaan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah kejayaan secara mutlak baginda sendirian, tetapi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas hijrah semasa majlis sambutan awal tahun 1442 Hijrah bagi Kementerian Tenaga, Jabatan serta badan-badan berkanun di bawahnya. Majlis yang berlangsung di Dewan Teater Utama Jabatan Perdana Menteri itu dikelolakan bersama oleh Unit Perundangan, Unit Hal Ehwal Antarabangsa dan Pejabat Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Sah Tejo bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga. Ceramah khas hijrah bertajuk Hakikat Hijrah disampaikan oleh Abdul Rahman bin Haji Ajak, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB, pengasas bersama Al-Minhaj Center, juga menyentuh mengenai pengorbanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan jiwa dan raga baginda diserahkan seluruhnya untuk memastikan agama Islam terus subur di muka bumi. Juga hadir Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Tenaga. Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei dan Muara juga tidak ketinggalan mengadakan sambutan awal tahun 1442 Hijrah pada pagi tadi.
Majlis diisikan dengan ceramah bertajuk Hijrah yang disampaikan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Metusin bin Haji Baki. Antara yang hadir Dayang Atikah binti Ibrahim, Pemangku Timbalan Pegawai Pencen Negara, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Imran, Pengurus Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei dan Buara. Hasil daripada berbagai eksperimen kerana tertib peperangan itu tidak dapat menghancurkan Islam. Kebajikan serta kesejahteraan para mualaf di negara ini terus mendapat perhatian. Pagi tadi, Pusat Dakwah Islamiah mengadakan penyerahan sumbangan berupa enjin jana kuasa kepada salah seorang mualaf. Penyerahan sumbangan tersebut berlangsung di kediamannya di Kampung Kuala Ungar, Jalan Binutan, Tutong pagi tadi. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bantuan diserahkan kepada Dayang Amal Najibah binti Masur alias Murni anak Masur. Dayang Amal Najibah tinggal bersama 8 ahli keluarga. Penyerahan bantuan tersebut merupakan salah satu usaha pemedulian dan inisiatif Pusat Dakwah Islamiah kepada saudara-saudara baru bagi membantu para mualaf yang kurang berkemampuan untuk menjamin kehidupan yang lebih selesa. Dapat belampai juga. Cara-cara membersihkan gigi dengan betul dan bagaimana plak gigi terbentuk dikongsikan semasa kempen kesedaran kesihatan pergigian. Anjuran Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam. Kempen yang dikendalikan oleh 5 orang mahasiswa tahun 3 institut berkenaan itu diadakan di Sekolah Tinkerbell Learning School, Kampung Salam Bigar pagi tadi. Kempen menyasarkan murid-murid peringkat rendah di samping mempromosikan kebersihan mulut termasuklah teknik memberus gigi serta berkongsi dengan pelajar mengenai kaedah penjagaan kebersihan mulut yang betul. Dengan adanya kempen seumpama ini, para pelajar akan menimba pengetahuan serta memperbaiki kebersihan mulut masing-masing. Persekutuan Pencaksilat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Persib petang tadi mengadakan seminar secara dalam talian untuk memberikan penerangan mengenai peraturan baharu pertandingan pencaksilat bagi kegunaan seluruh negara yang akan bermula tahun ini. Seminar tersebut berlangsung di Sekolah Sukan Pulai. Seminar dihadiri 50 peserta antaranya yang di-Pertua, yang di-Pertua 1, yang di-Pertua 2, Setiausaha Agong dan ahli jawatankuasa tertinggi Persib dan para wasit juri yang mempunyai sijil antarabangsa. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, Pangeran Haji Abdul Karim bin Pangeran Haji Metasan, ahli jawatankuasa Pandu Persib mengongsikan beberapa peraturan yang dibincangkan semasa seminar ini. I realize time is short, but let's try to give out highly. And thank you very much. Membaharui acara-acara pencaksilat ini dengan mengubah sistem yang ada pada tahun 2013. Di antara perkara-perkara nakatani kalau bahasa Indonesianya kasus kekacauan terdapat di beberapa pertandingan ini. Ianya melibatkan ketidakpuas hati para jurulatih dan atlet sendiri. Jadi setelah mengambil kira ketani masa ini dengan keadaan itu ketani membuat satu warning ataupun penalti kepada mana-mana jurulatih ataupun tim manajer yang membuat kiranya ada kekacauan di dalam mana-mana pertandingan. Dan dalam kedudukan ini juga kita telah pun memikirkan bahawa kedudukan jurulatih itu indah seperti yang dulu-dulunya dikonakan. Kita mengambil 1/4 ke tengah untuk melihat reaksinya. 2 orang warga negara Bangladesh dipercayai lari daripada majikan. Sedek 33 tahun memegang nombor pasport BW0904512 dan Sohail Khan berumur 24 tahun memegang pasport BW0626264.
Sebarang maklumat mengenai keberadaan mereka diminta menghubungi Balai Polis Muara di talian 277-0140 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.